Seterusnya, merasmikan Zumina Wanita Serumpun, Cabaran dan Masa Depan dalam Membina Peradaban Bangsa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dalam hormat pada satu pimpinan yang bersama Profesor Dr. Arsyah Baharudin selaku Ketua Salwa Sabah, Profesor Madya Dr. Khairuddin Al-Junid, Universiti Nasional Singapura, Dr. Mishyati Satmisi, anggota DPD Departemen Indonesia dan juga pengurus Wilayah Islam Riau, dan yang dikasihi Dr. Siti Zaliha Muhammad Nur, mantan Naib Presiden Helwa, keseluruhan pimpinan ABIM, Salwa, hadirin hadirat yang bersama in person ataupun atas talian. Saya memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama dalam sesi yang membincangkan tentang wanita serumpun, cabaran dan masa depan dalam membina peradaban bangsa. Hadirin hadirat, kita berhadapan dengan dunia pasca norma yang memungkinkan atau mewajibkan kita menggunakan dan mengaplikasikan teknologi dalam berurusan dan membincangkan program-program dan isu-isu yang berkait rapat dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Saya ingin mengungkapkan dua isu utama yang harus kita ambil serius dalam melengkapkan usaha kita bagi mengguna pakai mekanisme ijtihad. Kita berhadapan dengan zaman pasca normal, zaman pandemik dan zaman pasca benar, the post-truth or the fake news era. Jadi semua ini memaksa kita untuk mengadaptasi diri mengguna pakai ijtihad bagi memastikan gerakan kita, kepimpinan kita sentiasa menjiwai the zeitgeist, zaman dan semangatnya, sebagaimana kita mampu untuk mempamerkan penyelesaian yang terbaik bagi masyarakat yang memerlukannya. Di kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan juga tahniah kepada pihak penganjur, ABIM dan juga Salwa yang bekerja keras untuk merealisasikan program ini dan semoga ianya memberikan kita 1001 keberkatan insya-Allah. Tema ataupun rujukan yang saya ingin mulakan dalam ucap tama yang diberikan kepada saya ini, walaupun saya pasti ada ramai lagi yang mempunyai kepakaran, tetapi saya sangat menjiwai kata-kata Datuk Dr. Siddiq Fadil bila beliau menyebut tentang tahun 2020. Tahun ini yang semasa saya bergelar seorang remaja telah menggamit imajinasi saya menerusi gagasan wawasan 2020. Itulah zeitgeist ketika itu. Kita lihat dan kita fikir zaman yang mendatang yang mempunyai 1001 kemungkinan. Namun, sebagaimana yang Datuk Siddiq Fadil sebut, menjelang tempoh realisasi wawasan 2020 yang mengaspirasikan kewujudan bangsa Malaysia yang bersatu, bangsa Malaysia semakin kalut tuduh-menuduh siapa resis, siapa ekstremis. Tempoh yang demikian panjang tampaknya belum cukup untuk menjadikan kita bijaksana dalam mengurus kepelbagaian. Bagi saya, inilah intipati bila kita mahukan usaha dan Malaysia yang meraihkan kepelbagaian dan perbezaan terrangkum dalam semangat kenegaraan yang telah mendesak, memperkukuhkan iltizam kami bagi pembinaan Parti Keadilan Rakyat. Kita pilih ketika itu sebuah parti yang mampu mendepani zamannya, yang mampu menjadi kalis masa depan. Kerana kalau dalam Islam disebut berkali-kali terma lita'arafu, maka kenapa tidak dalam politik? Itulah yang pada saya semangat zaman yang mampu membawa kita ke peradaban yang will strengthen survivalism, strengthen excellence in all its forms.
Dalam perangkaan Bank Dunia, saudara-saudari, segala pencetusnya sudah tentu tak lain tak bukan adalah ekonomi. Bank Dunia menganggarkan seluruh ekonomi global akan mengambil masa kurang-kurangnya 5 tahun untuk kembali normal. Itu satu. Tapi yang lebih mengecewakan adalah impak dan kesan krisis pandemik ini kepada golongan yang dipinggirkan dari segi ekonomi. Kemiskinan tegar akan lebih bertambah parah. Jurang antara miskin dan kaya akan lebih teruk. Ini adalah sesuatu yang berlaku yang kita cuba elakkan namun masih lagi berlangsung akibat daripada kewujudan di systemic failures yang ada di pelbagai negara. Sama ada tidak cukupnya pelaburan dalam bidang kesihatan untuk membasmi kemiskinan dan juga pendidikan. This is our reality. Dalam laporan Sasakawa Peace Foundation tahun 2019 yang menggambarkan bagaimana kita boleh melihat tahap inklusiviti bagi rantau Asia Tenggara menerusi lensa gender. Rata-rata wanita di Asia Tenggara, saudara-saudari, kini bekerja. Dan sumbangan tenaga kerja wanita di rantau ini telah mencecah 56% di mana ia melebihi purata OECD. Take that. Namun angka ini masih belum menggambarkan kedudukan dan pengupayaan wanita secara keseluruhannya. Walaupun penyertaan kerja itu ternyata tinggi, wanita masih lagi tertumpu dalam ekonomi tidak formal. Biasanya gajinya rendah, lagi rendah pada lelaki, rentan dan secara tradisional pekerjaan yang dikira atau dianggap sebagai feminine work activities. Setakat 2019, 56% wanita di Asia Tenggara mempunyai pekerjaan, namun 70% terdedah dengan gangguan seksual dan sebagainya. 1 daripada 3 wanita adalah mangsa keganasan rumah tangga. 1 out of 3. Dan mereka berada di kawasan yang terpencil, not in the mainstream, dan gagal mendapatkan akses persakituan di kala waktu kritikal. Bandar-bandar besar pula yang kita harapkan, with more prying eyes, more concern, mencatatkan kadar gangguan seksual yang tinggi sebagaimana Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok dan Manila termasuk dalam senarai 10 dunia sistem pengangkutan awam yang paling berbahaya untuk wanita, Thomson Reuters Foundation. Jadi pada saya dalam keadaan sebegini, kita membincangkan aplikasi dan juga prinsip penghormatan dan pengupayaan wanita yang sangat dekat dengan sejarah Islam sendiri. Wanita yang bekerja, saudara-saudari, bukanlah sesuatu yang alien atau baru dalam dunia Islam. Wujudnya sejak zaman Rasulullah SAW. Al-Quran sendiri telah menjelaskan salah satu daripada fungsi manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi untuk memakmurkan bumi Allah dengan bekerja mencari rezeki dan mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal yang sempurna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Berdasarkan ayat-ayat di atas juga dapat kita fahami bekerja, to work adalah salah satu tuntutan Islam ke atas umat manusia. Wanita juga tidak terkecuali. Sayyidina Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama yang dikasihi oleh Rasulullah SAW, juga merupakan seorang saudagar, a businesswoman. Beliau terus menjalankan pekerjaannya. She went on working sehinggalah beliau meninggal dunia iaitu 10 tahun selepas Nabi Muhammad SAW mula menerima wahyu. Sastra Arab menyebut terdapat golongan wanita yang bekerja membesar kapas, menenun kerana kerja-kerja tersebut boleh mendatangkan sumber kekayaan kepada keluarga.
Sayyidina Fatimah pula, anak perempuan Rasulullah SAW, pernah bekerja menggerakkan alat pengisar dan memikul bekas air sehingga kelihatan kesan pada tangan dan tengkuknya, daripada Prof. Dr. Ahmad Shalabi dalam buku Kehidupan Sosial Pemikiran Islam. 6 bidang yang diceburi oleh wanita pada zaman Rasulullah SAW termasuklah dakwah, keilmuan, urusan rumah tangga, jihad dan peperangan, pertukangan tangan dan urusan kemasyarakatan, misalnya pada Arab. Ini yang pada saya memberikan kita kekuatan, because you are moving with conviction as a Muslim that you are certainly encourage, kita diajak untuk bersama, untuk berbakti, dan ini tidak bermaksud setiap wanita dipaksakan ke atas mereka untuk menceburi mana-mana bidang sekalipun, kerana dalam keadilan, bila semua ini menjadi tonggak kepada pendasaran dan juga pembinaan program yang menyebabkan kami bila dipilih bukan sahaja pelbagai merangkumi pelbagai kaum, tapi juga memastikan bahawa wanita yang dahulunya menunggu semasa suami bergelar tahanan politik, yang terpaksa bergelut dengan keperluan anak-anak, membayar nafkah, menjaga kebajikan mereka bertahun dan berdekad lamanya. Ini semua akhirnya dapat kita realisasikan menerusi penglibatan 30% wanita di setiap peringkat, termasuklah sebagai calon dalam pilihan raya. 1. Latih tubi untuk wanita dalam bidang kepimpinan. Dan ketiga, pengiktirafan kepada suri rumah untuk memastikan bila sahaja bersalin mendapat 90 hari cuti. Itu dipelopori oleh keadilan, dan sudah tentu ini juga bermaksud kita mahukan ekosistem yang sentiasa melihat, mengupaya dan menghormati wanita. Dalam membina peradaban bangsa, kita tidak boleh ukur kehebatan mana-mana peradaban itu dengan bangunan mahligai semata-mata yang selalu menjadi fokus utama. Sebenarnya adalah sejauh mana sistem atur kenegaraan penduduk tersebut dilindungi daripada kebejatan dan sejauh mana kebajikan mereka terjaga. That is the essence of social justice yang dibawa dalam Parti Keadilan Rakyat. Justru apabila perbincangan khususnya dalam topik golongan wanita, daripada peringkat awal sejarah kenegaraan Malaysia sendiri, kita tak boleh pinggirkan penglibatan wanita UMNO, memberikan pemaknaan kepada kepimpinan wanita, maruah dari segi kebanggaan, dari segi kebangkitan. Jadi pada saya, kita perlu dilibatkan bukan sekadar wanita dalam topik dan usaha ini. Ia juga harus melibatkan golongan lelaki. Everyone has to be made accountable for their actions and responsibilities. Yeah. Bila cakap juga tentang soal perlindungan dan kerangka secara mendasar, kita wajib mengambil pandangan daripada semua pihak, khususnya pakar-pakar di luar sana. Kita harus bermuhasabah bahawa apapun yang kita idamkan, inginkan, kita masih lagi bergelut dengan cabaran bahawa ekosistem yang wujud sekarang bukan semuanya kondusif untuk wanita. Kita hadapi keterbatasan yang jelas. Kayu ukuran tertentu selalu dilibatkan bila wanita mahu bersama dalam pelbagai bidang, daripada kepimpinan sehinggalah sektor awam. Tapi kalau suasana dan ekosistem yang tidak kondusif, seolah-olah wanita terpaksa mengharungi cabaran yang lebih berbanding dengan kaum lelaki. Atas dasar itu, saya sering mengingatkan bersama dengan ramai pimpinan lain dalam keadilan dan juga merentas parti, bila kita sampai ke tampuk kepimpinan teratas, jangan lupa untuk memberikan sokongan dan persahabatan yang erat dengan lain pada wanita yang berkerjaya ataupun menjadi isteri rumah, kerana ianya
melangkaui batasan-batasan antara kita. A woman's experience is always shaped by each other. Jadi saya merasakan tidak boleh ada jurang kerana jurang di kalangan masyarakat pun cukup besar untuk memisahkan dan menyusahkan kita. Kebebasan wanita ini adalah tonggak kepada kemampuan yang diraihkan. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai ijazah, kalau di Malaysia jauh lebih tinggi daripada orang lelaki, tapi memilih untuk bersama keluarga dan membesarkan anak-anak. Ada juga yang ingin menceburi bidang yang lazimnya dipelopori oleh golongan lelaki. Saranan daripada pihak kami adalah untuk mewujudkan ekosistem yang lebih mesra kepada wanita memilih, berdaya saing dan akhirnya dilindungi supaya dalam setiap bidang yang diceburi itu wujud rasa selamat. Apabila mereka yang berada di atas, sudah tentu penting bagi memperkenalkan dasar yang mengenengahkan dan membolehkan wanita untuk menyumbang dengan lebih efisien. The flexible work scheme contohnya bertahun-tahun dipelopori oleh syarikat Shell satu ketika dahulu, tapi sekarang sudah menjadi norma yang diangkat oleh banyak syarikat. Tetapi tanpanya perlindungan dalam undang-undang yang sewajarnya diperkenalkan, maka kita akan terus-menerus hadapi keadaan di mana tempat jagaan anak-anak tidak memadai, tidak diluluskan dengan cepat dan pantas dan akhirnya menjadi bebanan yang selalunya dipegang ataupun ditanggung oleh para wanita. Maka bila kita bina peradaban bangsa, kayu ukurnya tidak boleh hanya melihat kepada mahlika yang tersegang indah, the great buildings of the world, and this is a great architectural wonders. Tetapi pada masa yang sama harus melihat kepada tahap kebajikan dan keadilan sosial yang diperuntukkan bagi wanita. You have to protect women. You have to protect, of course, those who are vulnerable. Bukannya dipinggirkan dan hanya dibicarakan dalam bidang-bidang atau ruang-ruang akademia tanpa memperlihatkan hasil. Saya masih ingat semasa saya berkempen ketika itu di pedalaman Sarawak, dan saya baru saja melahirkan anak kedua saya dan ia bukannya mudah kerana saya masih lagi menyusu badan. Dan ketika itu saya bersyukur kerana kesemua sayap wanita dan angkatan muda keadilan membantu saya untuk memastikan saya sebagai seorang ibu mampu untuk melaksanakan tugas sebagai seorang campaigner on the ground, daripada masa yang sama a mother who can feed my son without much challenges, ya. Jadi pada saya ini adalah sesuatu yang kita boleh laksanakan dan juga satu budaya yang boleh kita semarakkan bersama. It starts with you and me. It starts with how kita bina dan kita didik anak lelaki dan juga anak perempuan. Kalau kita sendiri seringkali sebagai ibu atau ayah mengutamakan anak lelaki kita, bagaimana kita mahu mengharapkan satu perubahan dan anjakan paradigma yang bakal berlaku. Di Permatang Pau sekarang, saya fikir inilah konsep dan juga cara yang kita mahu praktikkan, iaitu meraihkan pilihan berbeza di kalangan wanita dan melahirkan suasana yang memberi sokongan kepada satu sama lain. Saya berbicara tadi tentang bahaya dunia yang pasca normal dan juga pasca benar. Maksudnya kita sentiasa dihujani dengan 1001 penipuan, 1001 kepalsuan. Maka atas dasar itu lebih penting lagi sebagai penggubal dasar dan juga seorang legislator untuk melaksanakan program dan dasar yang berpandukan kepada bukti, evidence-based approaches and programs. Kita terlalu ramai di kala pandemik ini yang menggunakan gut feel ataupun feelings ataupun emosi dalam memutuskan mana-mana tindakan yang mampu melenyapkan nyawa ribuan, jutaan manusia. Jadi atas dasar itu sebagai seorang Muslim yang committed, evidence-based, ya, bercakap tentang dalil. I mean, this is the very essence of leadership. Maka izinkan saya berkongsi kalau di kawasan Parlimen Permatang Pau,
kebanyakan idealisme reformasi yang kita bawakan, kita mahu memastikan sesuatu itu dilakukan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Fastabiqul khairat, you compete to do the best and to have the best outcomes. Jadi sains, inovasi dari segi penemuan saintifik terkini, ini wajib kita libatkan dan laksanakan dengan cara dasar pelaksanaan yang tidak akan membebankan dan menghancurkan muka bumi ini. Di Permatang PAUH, dengan amanah yang telah kita diberikan kepada kami, kita fokus untuk melaksanakan projek rintis yang bergantung kepada kejayaan di lapangan. Kalau dulu kita mahu menyatakan semangat mengubah sosioekonomi rakyat agar lebih baik, maka di samping langkah-langkah konkret yang lain, pemberian bantuan, saya mahu bersama dengan beberapa pakar akademik untuk mengukur kemiskinan yang mencerminkan cara membantu rakyat dengan lebih efektif lagi. Kita bercakap tentang 1001 usaha untuk memodernkan negara. Kenapa tak modernkan cara kita mengukur kemiskinan? Maka bersama dengan Profesor Fatimah Kari, kita merasakan indeks yang wajib diwujudkan dengan tuntas dan jelas, termasuklah secara terperinci, adalah indeks kemiskinan multidimensi. Dalam era COVID, kita harus mereformasikan cara mengukur kemiskinan. Pengukurnya tidak boleh hanya berdasarkan pendapatan semata-mata. Akses kepada khidmat kesihatan, akses kepada logistik dan pengangkutan, dan juga akses kepada perumahan yang dimiliki ataupun tidak. Ini semua boleh menunjukkan kadar kemiskinan, kadar deprivation yang mampu insya-Allah dipenuhi menerusi dasar tertentu. Maka sekarang di Malaysia, perbincangan dan desakan telah menaikkan paras garis kemiskinan kepada RM2,208. Tapi kita tidak boleh bersikap alpa, kita harus ke depan lagi, dan pada saya bila kita wujudkan satu gambaran dan ukuran yang lebih terperinci, barulah kita boleh merasakan kita ini berusaha untuk menjadikan masyarakat itu kalis masa depan yang mencabar. Yang kedua adalah dengan masalah dadah yang begitu serius dan menular di Malaysia. Kebanyakan kepada penagih dadah yang masuk ke pusat-pusat tertentu akhirnya akan kembali kepada ketagihan tersebut. Maka kami juga memulakan projek metadon yang sekarang ini di saat akhir menunggu kelulusan pelaksanaan, lebih-lebih lagi menerusi cabaran COVID ya. Kolaborasi dengan Universiti Melaya untuk merawat penagih heroin bertempat di masjid. Kita mahu memastikan bila cakap tentang reformasi, tak cukup kita tempatkan penagih di tempat-tempat terpencil. Saudara-saudari, masjid. Kita diarah untuk mengimarahkan masjid. Kita diarah untuk memastikan that's the center of not just society, tetapi bagaimana masyarakat dapat mendapatkan penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi. Jadi saya amat bersyukur kerana Datuk Mufti Pulau Pinang memberikan kelulusan ini, dan pada saya inilah tahap peradaban yang terbaik, because you are able to embrace the latest findings in science dan merapatkan lagi jurang di mana kekuatan spiritual kita dapat digandakan menerusi usaha ini. Kerana kita melihat masjid itu sebagai institusi, a savior type of institution. Jadi insya-Allah kalau Jabatan Penjara Malaysia sekarang mempunyai sebuah agenda objektif supaya lebih 75% bantuan yang tidak ganas ditempatkan di kalangan masyarakat dan komuniti menerusi program Parole di luar penjara menjalani program korektif. Kenapa tidak kita gandingkan juga dengan semangat menjalankan program di kalangan masyarakat bagi penagih-penagih yang mahu kembali ke pangkal jalan. Saya juga ingin menyatakan semua projek-projek rintis dan evidence-based pilots ini telah diilhamkan menerusi kerja keras
Profesor Banerjee dan juga Duflo, pemenang Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun lepas. Kedua-dua mereka seringkali melakukan analisa kerana kebanyakan dari program ataupun usaha kita saudara-saudari perlu menerusi pemikiran yang kritis. Barulah kita dapat tahu sama ada apa yang kita idamkan, apa yang kita mahukan mencapai sasarannya. Samalah juga dengan apa yang kita ilhamkan pada hari ini. Untuk memastikan penglibatan wanita, adakah statistik pada hari ini menerusi rangkuman dan juga rekod yang disimpan oleh pihak ABIN dan Salwa lebih baik ataupun ianya bakal berhasil dan lebih cemerlang pada tahun hadapan. Kayu-kayu ukur ini boleh saja kita libatkan sebagai salah sebuah active participation untuk memastikan we are excellence and success oriented in our efforts. Bercakap tentang kayu ukur mengingatkan saya kepada kisah Muhammad Bouazizi yang telah membakar diri beliau lantas mencetus kepada revolusi yang berlaku di Tunisia. Muhammad Bouazizi ini umurnya sama dengan adik saya yang kedua, Nurul Nuha, born in 1984. Dan saya ingat dalam kesempatan saya bersama dengan ramai pimpinan Ennahda, parti yang digagaskan oleh Dr. Rashid Ghannouchi, semeja dengan mereka yang telah menghabiskan masa dalam penjara 17 tahun, 16 tahun, 15 tahun. Dan mereka menceritakan tentang penderitaan yang dialami oleh isteri dan bagaimana pengalaman itu telah membentuk kepada salah satu kayu ukur dalaman parti sebelum menerima calon ataupun ahli baru, a psychological assessment. Dan 7 tahun selepas revolusi di Tunisia, mereka juga menerima pakai sebuah perlembagaan negara yang baru. Wanita sekarang mewakili 47% daripada jawatan pihak berkuasa tempatan di seluruh negara Tunisia. Dan begitu dramatik ya peningkatannya, sampaikan ya mereka memperkenalkan undang-undang tahun 2016 supaya ada penggantian dari segi pemilihan calon wanita kemudian lelaki. Saya gambarkan ini kerana kita diukur menerusi bagaimana relevannya dasar daripada idealisme yang kita pegang satu ketika dahulu. So you're only as relevant as how much you impact society. Atas dasar itulah ramai yang terkorban dalam perjuangan seluruh dunia. Saya tentunya menangisi ya nasib yang menimpa Allahyarham Muhammad Morsi, mantan Presiden Mesir. Dan kita juga harus belajar bagaimana gerakan kita dan peradaban kita akan diberi kesan atau mendapat kesan daripada tindakan kita pada hari ini. Terus terang, saya katakan pada September 1968, saya ingatkan beberapa minggu sahaja kami diperlukan di medan, di luar sana untuk mendapatkan pembebasan bukan sahaja kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi melawan kebejatan dan juga salah guna kuasa yang begitu meluas. Kerana kalau kita tidak berani melawan ketika itu, bagaimana kita nak mengekalkan sistem demokrasi yang memberi peluang secara adil kepada mereka yang bekerja keras dan tidak menghimpit atau menekan mana-mana orang semata-mata mereka dianggap sebagai musuh politik. Tidak saya bayangkan ya, sudah lebih 2 dekad berlalu dan saya sekarang bersama saudara-saudari dalam Zoom, dalam webinar ini menceritakan tentang peranan wanita. It has been a very long journey. Tapi Alhamdulillah, kerana bila kita lihat generasi yang akan datang, kita diperingatkan lagi kepentingan untuk sentiasa melakukan
atau melaksanakan peranan kita, you must be guided by idealism. Saya selalu mengingatkan diri saya juga, apa yang kita lakukan ini akan diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So the more work you do not be complacent. Jangan kita rasa semua kebaikan ianya akan menjadi sesuatu yang percaya. The post-mortem analysis, the pre-council sessions ini juga dilakukan dengan aktif di kebanyakan projek infrastruktur ini mereka ya, semua kayu bukti dan penanda aras akan menjadikan kita lebih peka bahawa apa pun bentuk pengorbanan ataupun apa pun bentuk penglibatan yang kita end product, the end result perlulah hasil pada masyarakat. Dan ini saya fikir adalah tonggak kepada peranan kita sebagai that's why Islam is amazing and universal, because it always reminds you the need to become a very good, a very sincere, but effective. Jadi semata-mata menjadi seorang yang baik, strategik juga tidak hasil dengan apa-apa. Jadi haruslah ada gandingan sebegitu, dan ini kita dapat lahirkan dalam peradaban yang wajib kita selamatkan bagi generasi yang mendatang. Sedikit daripada saya, dan saya harap ini kita dapat merangka langkah-langkah konkret yang wajib kita laksanakan, kerana kalau kita tak berpijak di bumi yang nyata, tak mampu untuk kita ubah persepsi, sokongan, pandangan ramai dan juga amalan yang negatif yang seringkali dilakukan di luar sana. You are your own domain and you can effect change wherever you are or you may be. Jadi dengan itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get ready to act. Peradaban hanya hebat kalau kita jadikan sesuatu daripada langkah pertama. Sekian daripada saya, Nurul Izzah Anwar. Assalamualaikum.